إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita senantiasa bertakwa, senantiasa membasahkan lidah kita dengan bertasbih serta mengucap kesyukuran kita terhadap Allah Ta'ala. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli hali wal ahwal. Senantiasalah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita dalam keadaan susah, dalam keadaan penat, berat, sepik dan sebagainya. Dan demikian juga lebih lagi kita dalam keadaan tenang, senang, nikmat, kesedaran dan kesegaran. Lebih lagi kita mesti mensyukuri Allah. Dengan kesyukuran kita terhadap Allah, maka menandakan bahawa kita di antara hamba yang tidak berpuanya pada Allah. Dan hendaklah kita senantiasa berwasiat di kalangan kita supaya bertakwanya kepada Allah dan takutnya kepada hari yang kita mesti kembali kepada Allah Ta'ala. Kerana pada hari itulah kita akan mendapat balasan dan upah yang sempurna daripada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah yang saya baca, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan hendaklah kamu menakuti satu hari yang pasti kamu kembalinya kepada Allah. Kemudian pada hari itu, iaitu hari kiamat, kita akan mendapat upah dan balasan sempurna bagi apa yang kita usaha di permukaan bumi ini, dan kita tidak akan dizalimi walaupun sedikit. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, memanglah menjadi perkara kebiasaan adat, kebiasaan kehidupan kita di alam dunia yang sementara ini. Apabila ditawar ataupun diminta dituntut satu jawatan, mana-mana jawatan di permukaan bumi ini, dan tamneng kananหรือหน้าที่อะไรสักอย่างนะครับในชีวิตของเราบนโลกใบนี้ เราจะเห็นว่าหากเราอยากเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการสมัครแล้วมีการสอบ ada peperiksaan dan semak lepas tu ada sop dan ada periksa. Kau tamneng tinggi, kau duit gaji mahal, kau tempat yang tinggi lagi, maka dan soalan peperiksaan lebih payah. Seperti orang nak sop ayakan, nak sop pupi paksa, nak sop jadi san, jadi tanai kuam, kerana gaji dia mahal. Dan maka beberapa orang sahaja, orang-orang di kalangan kita yang jaya di dalam peperiksaan dan dapat pekerjaan itu dan ini. Setiap pekerjaan atau jawatan yang tertinggi, maka
mesti melalui peperiksaan dan ujian yang begitu berat supaya adakah dia patut menerima jawatan-jawatan tersebut. Demikianlah itu adab di dalam kehidupan manusia di alam dunia ini. Maka betapakah lagi apabila Allah Ta'ala nak mengangkatkan darajat manusia, darajat keimanan seseorang, maka lebih kurang itu juga Allah Ta'ala mengujikan manusia dengan ujian supaya dapat mengangkat dan tingginya kedudukan seseorang. Maka Allah Ta'ala menguji, inna izamil jaza fi izamil bala, sesungguhnya sebesar-besar balasan ataupun upah ataupun tingginya kedudukan pada sebesar-besarnya ujian dan peperiksaan. Dan Allah Ta'ala menyebut, waliyumahhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan sesungguhnya demi sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa memeriksa ujian terhadap orang-orang yang beriman. Nak becek ye jamnek ระหว่างผู้ที่มีความศรัทธาอย่างมั่นคงกับผู้ที่มีความกลับกรอกภายในหัวใจ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Melalui ujian ini maka dapatlah mengerti dan mengenali seseorang, adakah dia menjadi hamba yang benar-benar bertakwa atau benar-benar beriman pada Allah, ataupun menjadi hamba hanya imannya tidak jauh daripada sebutan lidah dianya sahaja. Maka saudara yang dirahmati Allah Ta'ala, kita mendapati berita dalam minggu yang telah lepas atau 2 minggu yang lalu bahawasanya saudara kita di kawasan Nara telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang begitu berat. Kadang-kala rumah mereka tidak ada, kadang-kala anak-anak, isteri dan keluarga mereka juga menjadi mangsa di dalam ujian itu. Tetapi semua ujian itu ada sebaliknya hikmat. Maka Allah Ta'ala menguji kita dengan berbagai-bagai ujian. Pertama, kadang-kala ujian itu berkali-kali. Apabila seseorang najah daripada satu ujian untuk naik kepada satu peringkat, maka datang pula ujian yang lain, sehingga dia berhak langkah ataupun diangkat kepada satu darajat yang lebih tingginya. Sebagaimana kita lihat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, tatkala dia hatinya tertakluk atau tergantung dengan kuda, sehingga galik dia melihat permainan kuda yang dia perak sampai lewatnya menunaikan solat semaya. Maka Allah Ta'ala menguji jelas, sehingga apa yang mendekati kepada hatinya, kuda ataupun Allah Ta'ala, tapi akhirnya dia dapat berjaya dan dia lepaskan segala kudanya, sehingga Allah Ta'ala uji pula kali yang kedua, iaitu Allah Ta'ala tukarkan di atas kursi, duduk di atas kursi pemerintahannya ialah syaitan yang berupa menjadi bentuk Nabi Sulaiman dan menggunakan khatam dia di dalam memerintah dan menyuruh segala hulu balanya untuk ikutinya. Tapi akhirnya dia dapat berjaya dan akhirnya Allah Ta'ala kurniakan satu kerajaan mulkan azima yang dinamakan kerajaan yang terbesar, yang tiada sesuai bagi seseorang selain daripada Nabi Sulaiman. Demikian juga Nabi Allah Yusuf alaihi salam,
Allah Ta'ala mengujinya dengan seorang perempuan. Tetapi apabila dia dapat sabar daripadanya, dapat sabar daripada ujian perempuan tersebut, Allah Ta'ala menguji pula dengan memasuki dia dalam penjara. Sehingga dia dapat sabar beberapa tahun dalam penjara, sehingga apabila keluar daripada penjara dapat menjadi seorang penjaga harta negara di negeri Mesir pada zaman itu. Demikianlah Nabi Allah Nuh alaihi salam, apabila dia dihina, dicaci oleh kaum dalam masa yang begitu panjang, maka dia dapat sabar sehingga berjaya dalam ujian itu. Apabila berjaya ujian kesabaran, maka datanglah ujian yang paling berat lepas pada itu, iaitu ujian kepada orang yang paling dekat sekali kepada hatinya, ialah anak dia. Anak dia di saat yang dia memanggil anak untuk menaiki bahtera, qala ya bunai irkam ma'ana, naiklah bersama dengan kami. Tapi jawapan anak dia tidak mau. Maka apabila dia sabar dan berjaya dengan ujian itu, maka Allah Ta'ala menyelamatkan dia. Demikianlah para anbiya yang lain, seperti mana Nabi Ayyub alaihi salam yang diujikan dengan kesakitan. Selepas uji dengan kesakitan, maka diujikan berbagai-bagai ujian selepas itu. Yang kedua, cara yang Allah Ta'ala menguji masa ujiannya mengikut qadar dan hikmah Allah Ta'ala. Kadang-kala seseorang diuji dengan sepanjang-panjang masanya. Kadang-kala seseorang hanya uji dengan sekelip matanya, mengikut keadaan dan kedudukan yang ia akan tercapainya. Sama ada dia dapat langkah ataupun selamat daripada ujian, seperti mana Allah Ta'ala menguji bapa kepada Nabi Yusuf alaihi salam, berpisah dengan anaknya sepanjang 30 tahun. 30 tahun yang dia becek dengan anak dia Yusuf. Dalam masa 30 tahun dia menangis sehingga wabiyaddat ainah, mata dia jadi putih. Dia tak nampak siapa, butanya mata dia dalam masa 30 tahun ujiannya. Yusuf AS diuji di dalam penjara beberapa tahun, tak sampai 10 tahun. Nabi Yunus diuji dalam perut ikan, dan masa dia lebih kurang 40 hari. Macam-macam khilaf ulama, kata 40 hari, 30 hari, macam-macam. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha juga diuji dengan satu tuduhan yang berat terhadap dirinya dalam beberapa hari, sehingga akhirnya diturunkan wahyu Allah Ta'ala membersihkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang ketiga, bentuk ujian munasabah dengan kedudukan iman seseorang berserta dengan Allah Ta'ala. Apabila kita lihat ujian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, yang Allah Ta'ala mengambil Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Wattakhadha maqama Ibrahim musalla, dan Nabi Ibrahim jadi Khalilullah. Allah Ta'ala juga uji dengan seberat-berat ujian, iaitu mesti menyembelihkan anak yang seorang anak dia itu Ismail, yang menjadi anak yang dia kasih. Allah Ta'ala mengujikan dia. Apabila tingginya ujian, maka tingginya balas dan kedudukan. Seperti mana Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam diuji dengan isteri yang paling dikasihi oleh hatinya, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Uji dengan seberat-berat ujian, tetapi akhirnya selamat dan berjaya dengan ujian tersebut. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita mendapati kehidupan kita dalam dunia ini senantiasa Allah Ta'ala menguji.
Berbagai-bagai ujian, sama ada ujian baik dan ujian jahat. Tetapi semua itu wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan dan kami mengujikan kamu dengan kejahatan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kami semuanya kamu diuji. Demikianlah kita dapat melihat alam yang kita hidup sementara ini. Ramai di kalangan kita diuji berbagai-bagai ujian, seperti mana diuji saudara-saudara kita pada hari ini. Dan kita yang masih lagi ada nyawa dan belum lagi kembalinya kita kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan demi sesungguhnya kami mengujikan kamu dengan sesuatu daripada ketakutan, daripada kelaparan, daripada kekurangan harta, nyawa dan buah-buahan. Tetapi ingatlah, dengan seberat-berat ujian itu, berilah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hanya orang sabar sahaja yang mendapat balas dan mendapat kebaikan daripada ujian tersebut. Dan apakah alamat ataupun kedudukan orang-orang yang sabar? Maka Allah Ta'ala menyebut orang-orang yang sabar ialah orang-orang yang apabila diuji, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan menyebut ikatan mereka dengan sebulat suara, ikatan mereka dengan Allah, dengan mengingati bahawasa mereka datangnya daripada Allah. Segala milik di alam dunia yang mereka milik, sama ada anak, isteri, harta, kekayaan, lillah, semua itu datangnya daripada Allah. Bahkan diri mereka sendiri juga lillah, datangnya daripada Allah. Dan kita guna apa Allah Ta'ala kehendak berlaku terhadap kita, maka semua itu lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Karena semua kita yang masih ada lagi ilaihi raji'un, kepada Allah Ta'ala kita masih dok menerusi ataupun berjalan menuju kepada Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan selepas ditimpa oleh ujian, kita mengingati Allah dan membacanya berbagai-bagai doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca doa, la Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha dan sebagainya. Maka betapanya seseorang yang diuji di alam dunia ini, dan kita dapat melihat berbagai-bagai ujian. Qalamo ujian kau berat, masih setahun datangnya ujian yang berat. Saudara-saudara kita di sana di Munuk ramai, dan mereka berbagai-bagai ataupun bertalu-talu ujian berkali-kali. Mereka dikatakan menjadi sasaran tempat uji Allah Ta'ala. Kalau musim hujan, musim bah, mereka diuji dengan tergelar hanyutnya rumah. Dan ramai di kalangan mereka mengatakan bahawa kalau boleh, kalau Allah Ta'ala bagi ujian bah selebah 2 tahun sekali pun tak apa lagi. Dan mereka boleh menyiapkan diri, boleh tahan. Tetapi apabila diuji dengan letukan bunga api, letukan bom yang sekuat hampir-hampir bom ni, tidak tinggal walaupun tiang rumah. Dah tak tinggal walaupun perabot rumah. Kadang-kadang setengah habis mati anak-anak, cucu dan sebagainya. Maka merasai ujian yang sebelum itu adalah rengek. Walaupun semasa diuji itu berasa berat, tergelar dan tidak ada makanan dan sebagainya. Tetapi apabila diuji dengan benda yang paling berat lagi, maka merasai ujian sebelum itu adalah ujian yang paling rengek sahaja. Demikianlah kehidupan kita. Satu kali kita uji. Maka melalui ujian inilah Allah Ta'ala nak angkatkan darjat keimanan kita. Kalau kita senantiasa berada falahur ridha,
Faman radiya falahu ridha. Sesiapa yang redha, iaitu redha dan ingat bahawa ujian itu datang daripada Allah, maka falahu ridha, maka dia mendapat keredaan Allah. Wa man sakhat, barang sesiapa yang murka ataupun memaki hamun, supoh dan sebagainya, falahu sukh, maka dia mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ujian yang berat yang masih duduk menyentuhi berbagai-bagai golongan manusia di permukaan bumi ini. Tetapi ada satu jenis ujian, iaitu ujian dengan kemewahan, kekayaan, keluasan dan kesenangan. Tetapi kesenangan dan keluasan semua manusia suka. Hati kita suka, nafsu kita pun suka kalau Ta'ala wi kaya, wi senang, wi mudah. Dan kita senantiasa duk minta kekayaan, minta kesenangan. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya, lebih lagi al-afiyah, kesejahteraan di dunia dan akhirat. Tapi jangan lupa bahawa kesenangan dan kekayaan, kemewahan juga adalah sejenis daripada ujian Allah Ta'ala yang mengujikan kita. Aashkur am akfur, untuk mengujikan kita sama ada kita syukur ataupun kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ramai di kalangan manusia apabila diuji dengan kesenangan, kekayaan, lalai dia dengan Allah Taala. Dan di kalangan sahabat, di kalangan orang-orang yang mendekati Allah Taala, mereka membilang kesenangan, nikmat itu sebagai bala. Dan mereka menangis dan teriak terhadap Allah, takut Allah Ta'ala tidak bagi kesenangan dan nikmat-nikmat di alam akhirat lagi. Kerana segala-gala keinginan nafsu di dunia ini mereka sudah mendapati. Segala tuntutan nafsu, kemewahan, kekayaan, segala-galanya sudah ada di dunia ini. Maka mereka merasai takutnya apabila mereka diruahkan Allah Ta'ala di dunia ini, Allah Ta'ala tidak lagi memberi mereka di alam akhirat. Sebab itu mereka menggunakan segala kekayaan dan keluasan nikmat yang dibagi di alam dunia ini untuk tujuan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Taala, tetapi Allah Taala masih rahmat dan Allah Taala masih kesiangan terhadap kita. Kadang-kadang Allah Ta'ala mentakhirkan balasannya sampai kepada hari akhirat. Walaupun manusia ramai melakukan dosa, melakukan kesalahan, deraka, kufur terhadap Allah, tapi Allah Ta'ala kadang-kadang Allah Ta'ala memberi masa. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Dan sekiranya Allah Ta'ala ambil kira dan nak balas apa yang manusia buat kejahatan di permukaan bumi ini, nasihat tidak tertinggal di permukaan bumi ini walaupun seekor binatang. Tetapi rahmat Allah Ta'ala mentakhirkan sehingga sampai kepada ajalin musamma, masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, fa ya ikhwatal mu'minin, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah rahmati Allah Taala, walaupun seberat-berat mana bala yang kita menempuhi di permukaan bumi ini, tetapi ingat bahawasanya kalau kita banding dengan bala yang kita akan menempuhi di negeri akhirat, adalah bala dunia sebagai bala yang paling ringan.
Bala dunia adalah bala yang paling ringan kalau kita nak banding dengan apa yang kita akan menemui di negeri akhirat. Sekiranya kita ditimpa oleh penyakit, sakit dan macam-macam musibah ataupun mana-mana kesusahan dalam dunia ini, maka hendaklah kita memuji Allah. Maka apabila kita memuji Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan meringankan balas dan seksanya kita di negeri akhirat. Sebab itu sabdanya Nabi SAW, diharap mana orang-orang yang mendapat kebaikan di negeri akhirat, dan mereka harap bahawasanya harapan mereka bahawasanya mereka diuji dengan berbagai-bagai ujian yang berat di alam dunia, supaya mereka mendapati kedudukan yang sejahtera dan selamatnya di negeri akhirat. Maka kita sama-sama muhasabahlah diri kita. Senantiasalah manusia tak lepas daripada ujian Allah Ta'ala. Sama ada ujian di segi fitnatul din, ujian di segi agama dia, fitnatul mal, ujian di segi harta, dan ujian di segi al-mulk, kerajaan, pangkat, dan juga akhir sekali fitnatul ilm, dan fitnah ujian di segi ilmu. Berbagai-bagai ujian yang Allah Ta'ala mengujikan kita. Maka hamba-hamba yang sentiasa mengingati dan hamba-hamba yang sentiasa tabah hati dengan sabar, dia akan berjaya dan mendapat kedudukan yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui ujian-ujian yang tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا الله من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.